Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazani bin Muhammad Razif. Hari ini saya dari Kumpulan 8 ingin membentangkan tentang isu semasa dan kaitannya dengan etika dan peradaban, iaitu isu COVID-19 di Malaysia. COVID-19 merupakan satu wabak dan diperkenalkan sebagai pandemik kepada orang ramai pada 11 Mac oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Menurut CPRC kebangsaan, sehingga ini seramai 42 juta penduduk seluruh dunia telah dijangkiti dengan jumlah kematian sebanyak 1 juta lebih, dan Malaysia tercatat di antara negara yang mempunyai ramai pesakit berjangkit. Isu semasa ini telah menarik perhatian orang ramai, lebih-lebih perhatian pihak media massa yang menyebarkan informasi terkini kepada orang ramai melalui televisyen, surat khabar, radio dan media sosial. Ini dapat membantu masyarakat memperolehi perkembangan terkini wabak COVID-19 di Malaysia. Wabak ini memberi impak yang besar terhadap orang ramai dari pelbagai aspek kehidupan. Negara juga perlu menampung kerugian yang besar terhadap ekonomi akibat kehadiran wabak ini. Justru itu, kerajaan Malaysia telah mengeluarkan beberapa alternatif bagi menghentikan penularan wabak COVID-19 ini dari terus tersebar dengan meluas. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hashir dan saya akan terangkan apa itu maksud peradaban dan juga etika. Jadi bila kita cakap tentang adab ni, secara umumnya ia adalah satu perkara yang positif yang dipraktikkan oleh semua orang, tak kira kaum, agama ataupun bangsa dan budaya. Sebab adab ni dapat dikaitkan dengan kehidupan, interaksi dengan orang dan juga adat. Sebagai contoh yang kita dapat tengoklah, adab berjiran, adab dengan ibu bapa, adab berguru dan banyak lagi lah. Tapi bila kita sentuh kepada adat pula, kita dapat tengok dari segi dua jenis adat, iaitu adat resam dan juga adat istiadat. Sama ke sebenarnya adab dengan adat ni? Kalau kita tengok adat resam ini, ia adalah satu kebiasaan yang dilakukan kepada sesuatu kaum ataupun agama dan juga bangsa. Dia macam adab juga, tapi lebih kepada sesuatu kaum atau agama. Sebagai contoh, bangsa Melayu, kita punya adat adalah adat merisik dan juga adat bertunang. Kita tengok adat berinai. Adat berinai ni sebenarnya adalah adat India. Jadi adat istiadat ni pula, dia diibaratkan seperti peraturan ataupun sistem yang perlu kita ikut untuk menyambut sesuatu majlis. Kebiasaannya, biasanya adat istiadat ni melibatkan majlis yang besar-besar, yang melibatkan raja-raja. Seterusnya kita tengok pada etika pula. Etika ni dapat didefinisikan sebagai satu kod tingkah laku dalam masyarakat. Dalam Kamus Pelajar edisi yang kedua menyatakan etika adalah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Tapi dalam sosiologi pula, dia menyatakan etika adalah satu standard yang menyeluruh dalam apa yang perlu dilakukan oleh manusia dalam konteks yang benar, tanggungjawab, memberi manfaat kepada manusia atau sifat baik. Penting ke sebenarnya etika ini? Etika ini sebenarnya satu garis panduan untuk manusia dalam pemikiran, kelakuan dan juga perbuatan. Contohnya kita dapat tengok sebagai seorang pelajar mempunyai etika dari segi etika pemakaian. Lepas tu kita tengok sebagai seorang jururawat, apakah etika dia? Etika dia adalah memberikan penjagaan kepada pesakit. Jadi apa kaitannya peradaban dan juga etika dalam isu semasa ni, iaitu COVID-19? Saya serahkan kepada ahli kumpulan saya yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan menerangkan tentang hubungan etika dan peradaban mengenai COVID-19 terhadap individu. Pertama sekali, individu yang beretika itu adalah mereka yang dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk. Sebagai individu yang beretika, kita perlulah mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan pada masa COVID-19 sedang melanda negara sekarang ini. Antara SOP yang perlu dipatuhi adalah memakai pelitup muka di kawasan awam, elak bersentuhan dan berada di kawasan yang sesak dan sebagainya. Kita dapat lihat dengan mematuhi segala SOP ini, penularan COVID-19 di negara ini terlihat sedikit menurun pada sesuatu masa itu. Seterusnya,
Individu yang beretika tidak seharusnya menyebarkan berita palsu. Hukum menyebarkan berita palsu itu adalah haram di sisi agama dan kita tidak seharusnya melakukan perkara tersebut. Dan juga hukum mencegah COVID-19 adalah fardu ain dan ini merupakan kewajipan setiap individu untuk berusaha bagi membendung penularan COVID-19 di negara ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 yang bermaksud, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Dengan ini jelaslah bahawa Islam juga menggalakkan setiap individu itu prihatin terhadap individu yang lain. Okey, seterusnya saya ingin menerangkan tentang hubung kait etika dan peradaban mengenai COVID-19 terhadap masyarakat. Masyarakat yang beretika dapat membentuk persekitaran yang sihat dan dapat menghindari daripada masalah-masalah sosial. Dalam situasi COVID-19, kerajaan telah mengeluarkan perintah kawalan pergerakan. Kita dapat lihat majoriti rakyat Malaysia sangat patuh atas arahan tersebut. Ada di antara mereka yang terpaksa bekerja dari rumah dan ada yang terpaksa menghentikan perniagaan. Dengan mematuhi perintah kawalan tersebut, kita dapat lihat Malaysia telah berjaya mencapai 0 kes pada 8 Jun 2020. Dan juga dengan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan tersebut, ramai individu yang terjejas dan lagi sekali masyarakat Malaysia menunjukkan nilai-nilai etika yang tinggi apabila turun untuk membantu golongan-golongan yang terjejas. Ada di antara mereka yang membantu menyediakan bekalan makanan dan juga ada yang menyumbangkan sedikit wang untuk mereka yang terjejas. Dalam Al-Quran juga Allah Taala berfirman dalam surah Al-Maidah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang bermaksud, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Di sini Islam juga menggalakkan setiap masyarakat itu membantu di antara satu sama lain bagi meringankan masyarakat yang dalam kesusahan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nabil bin Muhammad Rizal. Seterusnya, hubung kait etika dan COVID-19. Pada peringkat negara, sebuah negara harus mempunyai etika yang baik dalam menangani kes pandemik COVID-19 ini. Negara Malaysia antara negara yang telah terbukti berjaya menangani pandemik ini kerana kes penularan di negara Malaysia dapat dikurangkan secara mendadak. Kerajaan Malaysia telah melakukan SOP sebagai panduan kepada rakyat-rakyat Malaysia supaya mereka dapat menjaga diri mereka daripada dijangkiti. Sekatan-sekatan pergerakan telah dilakukan juga bagi mengelakkan rakyat Malaysia melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah dan keluar secara beramai-ramai. Ini menunjukkan bahawa kerajaan mempunyai etika yang sangat baik dalam menangani pandemik ini. Rakyat Malaysia juga telah menunjukkan etika yang sangat baik dalam mematuhi segala SOP dan sekatan pergerakan sepanjang tempoh PKP atau PKPB ini. Pada peringkat global, negara-negara haruslah bersatu dalam menangani pandemik ini. Contohnya, negara-negara maju telah menghantar para saintis mereka bagi dalam usaha mencari vaksin COVID-19 ini. Negara-negara yang berjaya menangani pandemik telah menghantar doktor-doktor dari negara mereka untuk membimbing para doktor di negara-negara yang terjejas supaya mereka dapat menangani kes pandemik COVID-19 di negara mereka dengan lebih baik dan efisien. Negara-negara juga telah menghantar bantuan seperti bantuan mask, hand sanitizer dan sebagainya untuk mengurangkan beban negara-negara yang terjejas teruk. Begitu, masih ada juga hal-hal yang tidak beretika berlaku ketika pandemik COVID-19 ini. Contohnya, sebuah syarikat media daripada negara luar telah memburukkan imej Malaysia di dalam video yang dibuat naik oleh mereka di laman YouTube channel mereka. Mereka menyebarkan maklumat yang tidak betul dan tidak tepat serta amatlah berat sebelah. Video tersebut mengisahkan tentang cara layanan Malaysia terhadap pekerja asing. Namun begitu, kerajaan Malaysia telah berjaya menangani hal tersebut dengan aman. Baiklah, saya akan terangkan tentang kesan dan solusi.
Penularan wabak COVID-19 secara global telah menjangkiti lebih daripada 4.7 juta manusia dan mengakibatkan kehilangan lebih 300,000 nyawa sehingga hari ini. Selain itu, penyebaran jangkitan coronavirus juga telah mengubah corak kehidupan manusia serta merencatkan pertumbuhan ekonomi dengan begitu drastik sekali. Berikut adalah antara implikasi ataupun kesan daripada isu pandemik COVID-19 serta kaitannya dengan etika dan peradaban, iaitu dari segi individual, masyarakat, negara dan juga global. Baiklah, saya akan beralih kepada kesan terhadap individual. Yang pertama, seseorang individu akan berdepan pelbagai isu emosi seperti risau, gemuruh serta tekanan. Yang kedua, kajian daripada psikologi daripada pandemik yang sebelum ini seperti Severe Acute Respiratory Syndrome atau lebih dikenali sebagai SARS mendapati tempoh PKP ataupun kuarantin ni sepanjang tempoh pandemik mempunyai hubungan yang signifikan dengan isu psikologi seperti tekanan emosi. Yang ketiga, secara psikologinya, individu mungkin akan menghadapi corak pemikiran yang negatif yang boleh menjejaskan emosi mereka sepanjang PKP dilaksanakan. Dan yang keempat, emosi negatif di sini merujuk kepada segala pemikiran negatif berkaitan diri sendiri, tidak berpuas hati mengenai masa depan, kesulitan dalam hubungan rumah tangga dan lain-lain lagi. Baiklah, kita beralih kepada solusi terhadap individual. Justru setiap individu perlu mengambil langkah positif untuk mengekalkan kestabilan etika dan emosi. Langkah yang pertama ialah mengawal suhu badan dengan merenjeskan air di muka ataupun memegang cube ais yang akan membantu untuk menenangkan diri secara fizikal dan juga emosi. Yang kedua, senaman ringan yang mampu meningkatkan hormon endorfin untuk menenangkan fikiran. Teknik relaksasi otot juga dilakukan dengan menegangkan otot selama 10 hingga 15 saat secara kuat dan kemudian merehatkan otot dapat membantu mengurangkan tekanan. Yang ketiga, kemahiran penerimaan sumber maklumat yang boleh dipercayai mengenai wabak COVID-19. Individu perlu menerima realiti dan amalkan pemikiran yang positif. Pemikiran yang rasional adalah penting untuk menangani emosi kerisauan sepanjang krisis COVID-19 ini. Baiklah, kita beralih kepada kesan terhadap masyarakat. Antara kesannya terhadap masyarakat ialah yang pertama, semua aktiviti sosial dan kemasyarakatan yang biasa dilakukan sebelum ini terpaksa dibatalkan atau diberhentikan. Secara umumnya, apabila PKP dilaksanakan, semua aktiviti masyarakat dan sosial di negara ini berada dalam keadaan yang statik. Selain itu, ia juga memberi implikasi yang negatif dan kurang sihat kepada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat jika ia terus berlarutan dalam jangka waktu yang lama. Baiklah, kita beralih kepada solusi terhadap masyarakat. Pelbagai langkah dan inisiatif dilaksanakan oleh masyarakat dunia untuk mengekang virus ini daripada terus merebak ke tempat yang lain. Antara solusinya yang pertama ialah kawalan pergerakan dan jarak sosial dan juga penjagaan kebersihan pada tahap yang maksimum bagi membantu menyekat COVID-19 daripada terus merebak. Yang kedua, prosedur operasi standard atau lebih dikenali sebagai SOP baru diperkenalkan kerajaan seperti SOP pembelajaran dan pengajaran, aktiviti sosial, keagamaan dan juga tidak terkecuali perkahwinan. Semua kaedah yang diperkenalkan ini merupakan satu fenomena yang baharu kepada masyarakat di negara ini. Dan yang ketiga, budaya berjabat tangan yang menjadi amalan sebelum ini telah digantikan dengan hanya meletakkan tangan di dada sebagai tanda hormat tanpa memerlukan sebarang sentuhan. Setakat itu saja penerangan saya. Kita beralih kepada kesan dan solusi kepada negara dan global yang akan diterangkan oleh Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Hakim akan membentangkan tentang kesan COVID-19 terhadap negara dan globalisasi dan juga apa solusinya. Kita pergi kepada kesan terhadap negara.
Tidak dinafikan lagi bahawa virus COVID-19 telah pun menggegarkan satu dunia, juga terkesan kepada peradaban sesebuah negara, di mana peradaban membawa kepada kemajuan dan pembangunan negara melalui ekonomi dan juga sosial. Antara petunjuk tahap kesihatan ekonomi tempatan yang boleh diguna pakai adalah Indeks Pelopor IP dan Indeks Harga Pengguna IHP. IP merosot lebih jauh kepada negatif 5.5% pada April 2020 daripada negatif 3.6% pada Mac 2020. Ia didorong oleh sumbangan negatif daripada bilangan unit kediaman yang diluluskan pembinaan dan bilangan syarikat baru didaftar. Ini menunjukkan bahawa rakyat kini berjimat cermat dalam pembelanjaan dan hanya berbelanja untuk survival diri dan keluarga untuk keperluan asas seperti makanan dan minuman. Jadi, apakah tindakan kerajaan bagi mengatasi masalah COVID-19 ini? Kerajaan memberi banyak inisiatif untuk merangsang dan meningkatkan ekonomi seperti pakej rangsangan ekonomi iaitu Prihatin dan rancangan penjana. Rakyat Malaysia daripada pelbagai lapisan masyarakat yang terjejas akibat wabak COVID-19 akan menerima dan boleh memohon pelbagai bantuan serta inisiatif yang digariskan dalam pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan kerajaan. Saya yakin dan percaya dengan pengorbanan ini dan kecekalan dalam melaksanakan penyelesaian yang tepat, kita akan dapat sama-sama mengecapi kejayaan dalam menghapuskan wabak ini pada akhirnya dan mengembalikan hari-hari cerah yang kita dambakan, insya-Allah. Seterusnya, kita pergi kepada kesan terhadap globalisasi pula. Di sebalik lipatan sejarah, dapat dilihat bahawa kemajuan manusia selalu berjalan seiringan dengan krisis-krisis yang pernah menimpa dunia ini. Kesan yang terbentuk daripada krisis ini adalah pengurangan kadar perhubungan global dalam pelbagai sektor seperti sektor pelancongan, perniagaan, kewangan, digital dan aliran data. Dengan itu, ia mempengaruhi masyarakat untuk terus berbuat demikian atas persangkaan bahawa ia boleh memberikan mereka jaminan keselamatan di dalam situasi yang tidak terjamin di bawah sistem globalisasi ini. Pengurangan kadar perhubungan yang dilaksanakan secara mengejut ini seterusnya akan memberikan impak yang tinggi dari segi ekonomi dan sosial pada masyarakat dunia. Jadi, tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak globalisasi ini adalah dalam sektor perdagangan dan pelancongan, pentadbiran di setiap negara boleh bersama-sama memperkenalkan satu protokol yang boleh menghadkan perdagangan dan pelancongan secara sementara sekiranya terjadi ancaman yang berpotensi menjadi pandemik. Selain itu, komuniti antarabangsa mungkin boleh mengimplementasi kelewahan-kelewahan tertentu di dalam sistem-sistem yang kompleks seperti sistem kewangan, pembekal, makanan dan kesihatan awam. Masyarakat dunia perlu mempersiapkan diri bagi menghadapi risiko-risiko besar yang tidak terjangka seperti perubahan iklim, kebentaran, perbuatan yang hilang kawalan, keganasan bio dan pandemik supaya kehidupan lebih tenteram dan aman di dunia. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 berkait rapat dengan etika dan peradaban di Malaysia. Etika dan peradaban juga perlu dititik beratkan terhadap semua rakyat Malaysia, tidak mengira bangsa atau agama. Dengan wujudnya individu yang beretika dan beradab, pastinya dapat mewujudkan keharmonian di kalangan masyarakat di Malaysia. Malaysia merupakan negara yang mempunyai rakyat yang berbilang bangsa dan agama. Masalah perselisihan faham tidak kira isu bangsa atau isu agama. Disebabkan ini, setiap individu perlu menjalankan tanggungjawab masing-masing dengan mementingkan adab berkomunikasi antara satu sama lain, dengan lebih-lebih lagi ketika pandemik COVID-19 sedang berleluasa. Akhir sekali, walaupun wabak COVID-19 memberi impak yang besar terhadap negara rakyat Malaysia,
masih berjaya mengamalkan amalan beretika dan peradaban di antara satu sama lain. Ini menyebabkan rakyat Malaysia hidup dalam keadaan harmoni dan aman. Sekian, terima kasih.